Assalamualaikum, wan shang hao. Ingat lagi kan slide yang sebelum ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang hari kan? Hari ini hari apa? So itu adalah soalan yang pertama yang kamu nampak di sini. 今天星期几? 今天星期几? Hari ini hari apa? So bila kita nak jawab, misal kata hari ini hari Sabtu, 几 tu kata tanya kita buang dan kita gantikan dengan angka 6. So kita akan jawab 今天星期六. 今天星期几? 今天星期六. Okey, itu adalah hari. So kali ini Lausa nak terangkan tentang tarikh pula. Kalau tarikh, ia melibatkan hari bulan dan juga bulan berapa kan? So jadinya kalau kita nak tanya hari ini punya tarikh, kita akan tanya 今天几月几号? Okey, 今天几月几号? Dan perkataan 几 tu, makna kata tanya 几 tu kita buang, kita gantikan dengan angka, maka itulah jawapan dia. Misal kata kita nak tarikh dia 15 Mei, kita akan sebut 今天5月5号. Jadi dalam nak sebut tarikh ni, kalau dalam bahasa Mandarin, biasanya dia akan sebut skop yang luas dahulu. Iaitu dekat sini antara bulan dengan hari bulan, kita sebut yue dulu. Okey? Dan hao ialah hari bulan. Jadi kalau 15 Mei, dia akan sebut May 15. Jadi 5月15号. Okey. Untuk lebih lanjut, Lausa terangkan lagi tentang bulan. Okey, bulan-bulan dalam setahun kita ada 12. Jadi kalau nak sebut bulan, kita sebut yue. Dan ada kala kamu akan nampak juga perkataan yang lebih formal iaitu yue fen. Okey, kita guna yang yue sahaja. Okey, sebab kita nak berbual pun kita guna perkataan-perkataan yang kalau boleh seringkas yang mungkin. Okey, untuk bulan 1, dia cuma tambah nombor 1 kemudian diikuti dengan perkataan yue. Jadi Januari kita 1月, February 2月, March 3月, April 4月. Hati-hati dengan perkataan 4. Dia halus sahaja. Lepas tu kamu tersengih lebih sikit mulut kamu tu. Jadi bulan 4 ialah 4月. Bulan 5, 5月. Bulan 6, 6月. Julai, 7月. August, 8月. September, 9月. October, 10月. November, 11月. Dan akhir sekali Disember iaitu bulan 12. Sebut je lah 12, 12月. Itu sebabnya Lausa sangat emphasize dekat perkataan 4 tadi. Dengan 10. Ada beza antara 4 dengan 10. Kalau 4, dia nipis lah. Dia SI kan tu. 4月. Kalau 10, dia mulut kita menjuih tu. 10月. So hati-hati nanti kalau nak sebut. Kalau 4, 4月. Dan 10, 10月. Okey, kita ulang semula Maknanya kalau bulan-bulan dalam setahun, kita start daripada 1 lah dulu. 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月 dan akhir sekali 12月. Boleh ingat dan boleh cuba sebut sekali. Okey. Lagi satu yang Lausa nak terangkan kat sini ialah yue tu bulan kan. Jadi kalau kamu tambah penjodoh bilangan ke, kita tambah kat situ. Misal kata 1个月. Dia dah jadi lain tau maksud dia. Dia dah jadi bilangan bulan. Maknanya ada 1 bulan. 2个月. 2 bulan. Sebab dia bilangan. Bilangan tu untuk 2, biasanya kita tak sebut 1个月. Kita akan sebut 2个月. 3 bulan. Contohnya kita nak pergi kursus selama 3 bulan. So kita akan sebut 3个月. Dan teruslah berbulan-bulan kat situ. 4个月,
5个月. Dan bawah sekali sampai berapa bulan pun, kalau ada ke, itu dah menunjukkan bilangan bulan. Boleh Jadilah sebagai contoh lah, nak bagi nampak lagi. Misal kata dalam setahun ada 12 bulan. Tahun ialah nian kan. So jadi kita akan sebut 一年有12个月. Itu contoh. Tambah ke dia dah jadi bilangan. Okey. Jom. Bagaimana pula dengan perkataan tahun? Tahun ialah nian. Nian. Okey. Tahun ini kita sebut 今年. 今年. Tahun depan 明年. 明年. Tahun lepas 去年. 去年. Okey. 今年, 明年, 去年 itu adalah tahun. Nian tu tahun lah. Nian tu tahun. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Kita akan belajar cara nak sebut tahun pula. Kalau kita nak sebut tahun, kita akan sebut satu-satu. Lepas tu sebut perkataan nian. Misal kata tahun 2021. Kalau kita 2021. Dalam bahasa Mandarin tak perlu sebut 2000 tu. Dia sebut 2021年. Kalau 2007, 2007年. 1998, 1998年. Kamu sebut satu-satu je tahun tu. Okey? Dan biasanya kalau kita nak tahu tahun berapa, untuk soalan tahun berapa, biasanya kita akan guna kata tanya na'i. Na'i itu bermaksud which, mana satu. Jadi kita akan tanya na'i nian, na'i nian. Okey? So, kita buat contoh. Boleh tak kamu, langsung tulis bahasa Cina tu, boleh tak kamu sebut sendiri? Macam mana nak cakap tahun ini, tahun 2021, tahun depan, tahun 2022 dan tahun lepas ialah tahun 2020. Cuba kamu sebut dulu. Okey? So, boleh. So, ingat kat sini. Tahun ini, 今年, 明年, 去年. So, jadi kamu sebutlah. 今年, 2021年. 明年, 2022年. 去年, 2020年. Macam tu je. Sebut satu-satu angka. Okey, kamu dah belajar tahun, kamu dah belajar hari bulan, kamu dah belajar bulan. Jom kita pergi berlatih 2 soalan yang berkaitan dengan hari lahir. Hari lahir. Okey. Perkataan hari lahir ialah 生日. 生日. Okey, birthday lah tu. Jadi kalau kita nak tanya when is your birthday, maknanya nak tahu tarikh tu bila, biasanya kita akan guna 你的生日是几月几号? 你的生日是几月几号? Jadi bila nak tahu berapa hari bulan apa tu, biasanya 几月几号 tu kamu sebut sekali sahaja. Jangan berhenti-berhentilah. Itu lebih cantik lah kalau kita dalam conversation tu lebih cantik. Okey, maksud lausa macam ni lah. Jangan cakap 你的生日是几月几号? Biasakan kita tanya 你的生日是几月几号? 几月几号 tu sekali je sebut. Jadi bila kita jawab 你的, kita jawab jadi 我的. Jangan lupa tu. So kita akan sebut 我的生日是. Boleh berhenti sekejap dekat situ. 我的生日是. Contohnya 1月31号. Jadi kat sini kamu kena mahir dah kamu punya nombor. Bilang nombor-nombor angka tu. 31 macam mana nak sebut, 22 macam mana nak sebut, 11 macam mana nak sebut. Okey, contoh dia lausa sebut ni lausa punya birthday lah kan. 我的生日是1月31号. Boleh teka tak bila tarikh dia lausa? Okey, 我的生日是1月31号. Berapa tu? Ya, Januari 31.
Dia akan sebut bulan dulu. Boleh juga kalau kita nak tahu lahir tu tahun berapa. Ingat, kalau nak tanya tahun berapa lahir, kena tanya na'i. So, jadilah ni na'i nian chu sheng. Ni na'i nian chu sheng. Awak lahir tahun bila? Itu kita akan jawab wo. Contoh lah saya nak letak tahun 2000. Contoh je. So, wo 2000年出生. So dah boleh praktis yang ini. 你的生日几月是9月7号? 你哪一年出生? 出生 tu bermaksud lahir. When were you born? Which year were you born? Ada dah perkataan baharu situ kamu belajar. 出生 dengan 生日. Kita cuba tengok lagi satu. Boleh juga kalau kita nak tahu macam mana nak tanya perkataan bila. Bila dalam bahasa Mandarin ialah 什么时候. 什么时候. Kamu tengok contoh ni dulu, nanti lalu saya terangkan yang belakang dia. 你什么时候结婚? 结婚 kahwin. Awak kahwin bila? Awak bila kahwin? 你什么时候结婚? Dia pun jawab, 我明年1月结婚. So, kamu ingat tak lagi kalau nak sebut tentang masa, kamu kena sebut skop yang paling luas dulu, lepas tu dia semakin kecil-kecil. Kan? So, antara Januari dengan tahun depan, mana yang lebih besar? Tahun depan kan? Jadi, bila kamu nak cakap saya kahwin bulan 1 tahun depan, so dalam bahasa Mandarin ialah 我明年1月结婚. Kena sebut dulu yang besar dulu. Lain, kita tengok pula contoh 什么时候 yang lagi satu. 你什么时候回老家? 你什么时候回老家? Bila awak balik kampung? Dalam bahasa Mandarin, kalau kamu jumpa perkataan masa dan juga kata kerja, pastikan kamu sebut dulu masa, barulah diikuti dengan kata kerja. Mesti letak time dulu, baru verb. 回老家 ialah balik kampung. Balik kampung adalah perbuatan. Jadi, bila kita nak jawab pun sama sahaja. Misal kata, 今天中午, tengah hari ini. Maknanya tengah hari ini. Tengah hari ini, kamu kena sebut 今天 dulu. 今天中午回老家. 我今天中午回老家. Boleh kat situ? Langsung bagi nampak lagi kenapa langsung buat ayat-ayat macam ni. Supaya kamu tahu. Kat situ ada perkataan hui jia. Daripada perkataan hui lao jia, balik kampung, kamu juga boleh belajar satu lagi perkataan balik rumah, iaitu hui jia. Dan banyak lagi perkataan balik hostel, balik ke asrama, balik ke kampus, kita akan sebut hui su she. Perkataan hui tu ialah balik. Kalau nak kata balik KL, kita sebut je lah hui KL. Nak balik Johor, hui Johor. Buat masa ni yang mana kita belajar je, kita praktis. So, dalam contoh-contoh yang Lausi beri ini, kamu perasan kan? Ia ada kaitan dengan tata bahasa subjek plus time plus verb. Kamu kena ikut struktur ini. Sama ada subjek plus time plus verb ataupun time plus subjek plus verb, itu semua tak ada masalah. Yang pastinya kalau ada masa dengan kata kerja, pastikan kamu sebut dulu masa, baru diikuti dengan kata kerja. Kata kerja kat belakang. Contoh perkataan tadi kita belajar lahir, born, 出生. So bila kita nak tanya bila lahir pun, jadi contoh kita dah tengok, 你哪一年出生? Kita akan tanya masa dulu. 你 subjek, 哪一年 time, 出生 lahir verb. Kita pun jawab, 我2002年出生.
Saya lahir tahun 2002. Okey, itu contoh macam mana kamu nak susun ayat ketika menjawab soalan yang ada masa dan juga kata kerja. Contoh lagi satu, kita pernah belajar perkataan berkahwin, 结婚. H-U-N tu bunyi dia macam H-U-E-N. Hun. Okay. So, awak kahwin bila? Awak kahwin bulan berapa? Oh, saya kahwin bulan 1. So, nampak tak? Sebut bulan 1 dulu baru perkataan kahwin tu tadi. So, jadilah ni 几月结婚?我1月结婚. Okay. Boleh kat situ? Inilah dia. Secara kesimpulan dia yang melibatkan masa, kamu boleh sebut sama ada subjek, time, verb ataupun time, subjek, verb. Dua-dua tak ada masalah. Asalkan verb dia di belakang. Sebut masa dulu. Misal kata yang nombor 1, perkataan 见. Kita jumpa. Jumpa kan perkataan 见. So, misal kata kita nak cakap, kita jumpalah petang ni. Sebut petang ni dulu. 今天下午. Lepas tu baru sebut 见. Pa tu ialah lah, partikel lah. Macam kita jumpalah petang nanti, macam tu. So, tengok contoh dia. 我们今天下午见吧. 我们今天下午见吧. Dia sebut masa tu dulu, petang ini. Lepas tu kawan pun cakap, okey boleh, jumpa petang nanti. So, sebut petang dulu, 下午. Perasan kan tu? 好的，下午见. Okey. Kemudian ada perkataan belanja. Okey, belanja ialah 请. Contohnya nanti petang kita belanja dia makan. Okey, belanja dia makan itu kan verb. So, letak dekat belakang dulu. Yang bahagian yang kedua tu dia ikut masa, lepas tu subjek, lepas tu verb. Pun tak ada masalah. Jadi dia sebut macam ni. 下午我们请他吃饭. Petang kita belanja dia makan. Dia sebut perkataan petang dulu. Lepas tu kawan pun jawab, 好啊，我们请他吃饭. Okeylah, kita belanja dia makan. So, bila tak ada masa, sebut masa dulu. 明白吗? 很好. Dan akhir sekali lah saya nak terangkan ada satu cara nak sebut keseluruhan waktu yang tertera dalam slide yang kamu nampak sekarang. Contohnya, dia bagi tahu hari bulan, dia bagi tahu bulan, dia bagi tahu tahun dan dia bagi tahu tentang hari apa. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu. Dalam hal ini, macam biasa, kamu kena mulakan dengan skop yang lebih luas dulu. Iaitu tahun, kemudian bulan, kemudian hari bulan dan akhir sekali ialah hari Rabu tu. Boleh tak kamu cuba sebut dulu dalam bahasa Cina? Macam mana nak sebut Rabu 22 Oktober 2018? Kamu sediakan jawapan kamu dulu. Kejap lagi lah saya bagi tahu jawapan. Okey, siapa dapat jawapan yang betul? So, jadilah 2018年10月22号 星期三. Okey, so langsung ucapkan tahniah bagi mereka yang dapat menjawab susun atur ni dengan baik. Langsung ulang tau. 2018年10月22号 星期三. Lepas tu dia sebutlah apa yang berlaku pada hari tersebut. So, susun atur dia tahun, bulan, hari bulan dan hari. Okey, boleh? 很好. Okeylah, jumpa lagi. 再见.